Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Kadar pengangguran di negara ini menurun kepada 4.1% pada Februari 2022 berbanding 4.2% pada Januari 2022. Namun sektor pertanian, pelombongan dan kuari terus mencatatkan kekurangan pekerja kerana kebergantungan kepada pekerja asing. M-Bank Research berkata sekitar 44,800 individu diambil bekerja pada Februari 2022 menjadikan jumlah keseluruhan tenaga kerja sebanyak 17.73 juta, manakala kadar penyertaan tenaga kerja kekal LFPR tidak berubah pada 69.1%. Katanya mengikut status 76.6% merupakan pekerja, 17% bekerja sendiri, 3.3% adalah majikan dan 3.1% bekerja dengan keluarga sendiri. Penurunan kadar pengangguran menunjukkan bahawa lebih ramai orang kembali bekerja akibat kadar vaksinasi yang tinggi serta SOP yang kurang ketat dan sektor perkhidmatan makanan dan minuman borong dan runcit serta pengangkutan dan penyimpanan menunjukkan kadar pengambilan pekerja paling tinggi. Firma itu berkata walaupun pekerja asing dibenarkan kembali ke Malaysia, namun kadar kelulusan masih rendah dengan sektor peladangan, pembinaan dan pembuatan. Terkesan dengan Persekutuan Majikan-Majikan MEF memberitahu bahawa daripada 475,678 permohonan, hanya 2,606 diluluskan sehingga 1 April 2022. Katanya berdasarkan pada pasaran buruh semasa, lebih ramai individu berminat untuk bekerja sendiri berbanding diambil bekerja selain persaingan daripada pekerja asing. Seterusnya, indeks pengeluaran perindustrian IPP Malaysia mencatatkan pertumbuhan 3.9% pada Februari 2022 dipacu oleh sektor pembuatan. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, pengembangan IPP itu disumbangkan oleh kenaikan 5.2% dalam indeks pembuatan dan 3.9% dalam indeks elektrik, manakala indeks pelombongan mencatatkan kemerosotan 0.4%. Dari segi perbandingan bulan ke bulan, IPP merosot 6.6% dipengaruhi oleh kejatuhan dalam kesemua komponen indeks. Output sektor pembuatan berdasarkan perbandingan tahun ke tahun meningkat 5.2% pada Februari 2022 selepas mencatatkan pertumbuhan 6.8% pada Januari 2022. Subsektor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan sektor pembuatan pada Februari 2022 adalah produk peralatan elektrik dan elektronik 12.8%, kelengkapan pengangkutan dan pembuatan dan juga produk makanan, minuman serta tembakau. Pada masa yang sama, pertumbuhan sektor pembuatan didorong oleh kedua-dua industri berorientasikan domestik dan industri berorientasikan ekspor. Peningkatan bagi industri berorientasikan domestik disumbang terutamanya oleh pembuatan kenderaan bermotor, trailer dan semi-trailer serta pembuatan produk makanan. Sementara itu, Muhammad Uzair berkata pertumbuhan bagi industri berasaskan ekspor didorong oleh pembuatan komputer, produk elektronik dan optikal dan pembuatan kimia serta produk kimia. Katanya prestasi sektor pembuatan itu juga selari dengan pertumbuhan ekspor yang memberangsangkan. Stalk minyak sawit mentah MSM Malaysia susut 2.6% kepada 764,079 tan metrik pada Mac 2022 daripada 784,488 tan metrik pada bulan sebelumnya. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB berkata jumlah inventori minyak sawit susut 2.99% bulan ke bulan kepada 1.47 juta tan metrik daripada 1.51 juta tan metrik. Inventori minyak sawit yang diproses turun 3.41% kepada 708,731 tan metrik daripada 733,750 tan metrik pada Februari 2022. Pada bulan tersebut, pengeluaran MSM meningkat 24.07% kepada 1.41 juta tan metrik berbanding 1.13 juta tan metrik pada Februari 2022. Pengeluaran isi rong sawit pula meningkat 26.89% bulan ke bulan kepada 359,165 tan metrik berbanding 283,046 tan metrik dan pengeluaran minyak isi rong sawit mentah naik 26.86% kepada 160,693 tan metrik berbanding 126,669 tan metrik sebelumnya. Menurut MPOB, ekspor minyak sawit meningkat 14.14% kepada 1.26 juta tan metrik pada Mac 2022 berbanding 1.10 juta tan metrik pada bulan sebelumnya.
Ekspor minyak isi rong sawit pula menokok 22.04% kepada 69,221 tan metrik daripada 56,720 tan metrik sebelumnya. Ekspor oleokimia pula mengukuh 3.22% kepada 235,625 tan metrik daripada 228,272 tan metrik pada bulan sebelumnya. Sementara ekspor biodiesel susut 64.6% kepada 15,853 tan metrik daripada 44,777 tan metrik sebelumnya. Jabatan Peguam Negara menerima representasi daripada Serba Dynamic Holdings Berhad, 2 pengarah dan 2 pegawai kanannya yang didakwa mengemukakan kenyataan palsu kepada Bursa Malaysia. Bursa Malaysia menolak permohonan Skomi Group Berhad untuk melanjutkan tempoh bagi mengemukakan pelan penyusunan kumpulan sekaligus menjadikan syarikat berstatus nota amalan 17 itu akan digantung 20 April ini. Dagang Nextchange Berhad, DNEX menerusi anak syarikat 90% miliknya, Pink Petroleum Limited menerima surat tanpa bantahan daripada North Sea Transition Authority bagi konsep cadangan pembangunan penemuan Avalon di Laut Utara Tengah UK. Laporan penuh di Saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Saham pasaran dunia susut pada Isnin disumbang saham teknologi di Eropah dan juga Wall Street selepas hasil pembendaharaan Amerika Syarikat melonjak. Selain itu, pasaran nanti penuh debar data inflasi Amerika Syarikat yang mungkin akan memberikan bayangan jelas apakah tindakan seterusnya oleh The Fed. Dan juga penanda aras hasil bagi bond 10 tahun meningkat kepada 2.793% tertinggi sejak Januari 2019. Menurut kajian yang dijalankan Reuters, indeks harga pengguna negara itu dijangka mencecah 8.4% tahun ke tahun bagi Mac. Jika itu berlaku, The Fed pasti akan meningkatkan kadar faedah dengan lebih agresif dan bagi saham teknologi yang bergantung pada kadar faedah rendah terjejas. Di Eropah, kaunter itu susut 2% manakala di Wall Street ia susut 2.6%. MSCI yang mengukur saham dunia susut 1.33% manakala Pan European Stock 600 susut 0.59%. Di Wall Street, Dow Jones jatuh 1.19%, S&P 500 jatuh 1.69% dan Nasdaq jatuh 2.18%. Dan sementara itu, harga minyak mentah dunia jatuh 4% pada Isnin dengan Brent didagang di bawah $100 setong. Ia susulan kegusaran pandemik akan memotong permintaan dari China. Dan juga Brent ditutup 4.2% lebih rendah pada $98.48 setong manakala WTI susut 94.29%. Dan juga ia penurunan terendah Brent sejak 16 Mac. China merupakan pengimport terbesar minyak mentah sekatan pergerakan yang diperkenalkan negara itu susulan dasar sifar COVID dijangka menjejaskan permintaan emas hitam itu. Turut menyumbang adalah pengurangan hasil minyak Rusia selepas beberapa seri sekatan. Bank Malaysia kini dalam fasa peralihan ke endemik dengan sempadan sudah mula dibuka dan juga malah SOP juga semakin dilonggarkan dan ini menuntut kita untuk menyedari keperluan hidup bersama COVID-19. Menurut tinjauan Nadi Perniagaan, hidup dengan COVID-19 dan menang bersama yang dijalankan Ernst & Young mendapati 86% perniagaan Malaysia bersedia untuk hidup bersama dengan COVID, manakala 77% mengutamakan adaptasi teknologi dalam masa terdekat. Dan juga tinjauan yang melibatkan 500 responden syarikat besar dan PMKS itu juga mendapati 43% optimis pemulihan keparas sebelum pandemik dalam tempoh 1 hingga 2 tahun mendatang. Bagi mengulas tajuk, kita bersama dengan Ketua Perunding Perkhidmatan Kewangan Malaysia, Rakan Kongsi Ernst & Young Consulting Sdn Bhd, Shankar Kanabiran yang bersedia pada ketika ini. Good morning, Shankar. Thank you so much for joining us this morning. Thank you. Good morning, Najib. Good morning. All right, Selamat Shankar. berpuasa as well. Thank you so much. First of all, we've heard and read a lot about figures to show severity of COVID-19 towards our businesses, especially in Malaysia. But based on EY survey, how big is the magnitude of COVID-19 impact? Okay, so for us, when we did the survey, COVID-19 has been a major game changer and a wake-up call for Malaysian businesses. So disruption aside, COVID-19 has catalyzed the rapid
and wider adoption of technologies to facilitate digital contactless communication, action, and interaction across every part of the society, be it people, businesses, communities, regulators, and supporting engagement as well. In the EY Business Pulse survey, Living with COVID-19 and Winning Together, affirmed that both large companies and as well as SMEs concurred that technology will be the most positive impact for digital enablement. So it's not surprising that with the MCO restriction on business operations and international borders being shut down, has clearly impacted the financial and the supply chain of the business areas. Yeah. And also, despite all these stimulus packages, moratorium, etc., but I know we know that a lot of SMEs have surrendered to the pressure, and it's very unfortunate in that sense. But how do you see, and how are Malaysian businesses coping with this pandemic for the last 2 years at least? Okay. So despite the pandemic challenges, business are generally been resilient and prepared to continue businesses as Malaysia transits into the COVID-19 endemicity. Based on our key survey, although just 41% of Malaysian businesses have positively adapted to COVID-19, it's also heartening to note that majority, about 86%, are prepared to live with COVID-19. In fact, there is room for optimism as the survey tells us that over half, 56% of both large companies as well as MSMEs are expecting business recoveries in the late 2022. And Malaysia's return to good growth aligns with BNM's GDP forecast of 2022, which is roughly around 5.3 to 6.3%, a really healthy growth number given the consideration. Mm-hmm. And also, Shankar, we talk a lot about acceleration in digital adoption amongst MSMEs and also even bigger companies for the past 2 years. But what are the key sort of business actions and priority plans in the short term, do you foresee? So business immediate plans are to continue prioritizing improvement on employee safety and well-being and ensure that the new implementation of new processes to comply with SOPs. Almost about 8 out of 10, 77% of our respondents surveyed are focused on enhancing digitalization to facilitate contactless IT infrastructure to improve employee work experience. And moving forward, about 75% of Malaysian businesses indicate that key business priorities are about reskilling people and adopting digitalization as well. And about 50% of the large companies and MSMEs, about 58%, are focused on readapting business size, changing their business model, or considering entering into new business ventures. Only about a third, about 36% of large companies indicate that they need to improve their financial standings compared to half of the MSMEs. And also, Shankar, which improvement areas can better prepare businesses to live with COVID-19 and perhaps build some resiliency? Okay, so to better prepare to live with COVID-19, it's pragmatic to review the current business strengths, risks, and gaps in terms of adapting to COVID-19 areas of significant impact, be it supply chain, digital efficiencies, operational efficiencies. Companies would also need to explore new business models, products, and services, as well as exploring new opportunities through either partnership and collaborations, moving into new markets. And to improve businesses, further support is required, I think, in a few areas. One is upgrading their digital technology. Secondly, adopting businesses to be more resilient. Third, assessing resources for business recovery and redesigning their physical premises. We see with the reopening of the economy and international borders, businesses may gradually see the return to normalcy in their operations, and for some, even better opportunities as they identify new products, solutions, markets, and business partners to continue. Mm-hmm. And we also see a lot of new trends and disruptions happening in the market to cater to a new trend of demand. How can businesses manage disruptions in the new normal? Okay, so to manage the market disruption caused by COVID-19, changing customer preferences, business owners can start asking 5 better questions. How do you make a shift from enterprise-centric to dynamic ecosystem? Second, how would you make better and real-time decision-making with the data that you have? Third is, what's the right mix of organizational capabilities? Fourth,
would be around how do you embed innovation into your organizational culture? And fifth, what is your organization long-term purpose? Overall, the new normal demands business to transform to be more agile and flexible in supporting existing and evolving business model to survive and thrive. In the current challenging environment, it's about survival of the fittest. And I think the firm that is able to understand and discern the changes in the dynamic of the environment would be the ones that will be successful. What is the short term? Of course, I know we talk about we talk a lot about the digital adoption and all that, but what are some of the downside risks for business moving forward, maybe after the endemic? So currently, I think the biggest challenge for organizations will be around talent. We have seen that. I mean, you have read around the great resignation, the great attrition as well. So one of the biggest challenge we see is, I think, the fight for talent and the attrition. After 2 years, people are having thoughts about their careers. People are having thoughts about that. Opportunities are also opening up. The borders are also opening up. So one of the biggest challenge we see, especially for large enterprises, would be the talent, the war on talent. Second is, I think, quickly changing, innovating to the change in terms of customers' preferences as well. So that's the two immediate, I think, challenge that organizations would need to address as well. All right, Shankar, thank you so much for joining us this morning. I really appreciate your thoughts and inputs on that. Itu tadi merupakan Shankar yang merupakan wakil daripada EY pada ketika ini, iaitu Ketua Perunding Perkhidmatan Kewangan Malaysia, rakan kongsi Ernst & Young Consulting Sdn Bhd, Shankar Kanabiran. Kita membincangkan tentang bagaimana peralihan fasa ke endemik ini dan persiapan perniagaan kita. Kita bercakap banyak soal tentang adaptasi digital dan sebagainya, namun apalagi perubahan lain yang harus ada, itu antara apa yang digariskan. Dan kita akan berhenti seketika. Selepas ini kita akan diskusi lagi tentang topik yang hampir sama namun dari sudut pandang yang berbeza. Selepas ini.